Begitu juga pesanan Nabi dalam ni bulan Ramadan ni, sepenuh bulan Ramadan ni, hadis Nabi SAW. Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salman. Pada hari terakhir di bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah. Maksudnya sehari sebelum masuk Ramadan. Khutbah tu panjang ni Nova, panjang. Tapi di hujung Nabi bersabda, lakukanlah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Nabi sebut. Yang pertama, dua perkara yang mendatangkan redha Allah terhadap kamu. Dan 2 perkara lagi yang engkau perlukan. Nabi kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi saya selalu terfikir salah, kalau dengan kita dah jatuh cinta dengan manusia, kita dah boleh jadi mabuk, berangan, terbang kat awangan. Macam mana rasa kalau kita jatuh cinta betul-betul dengan Allah SWT? Itu saya rasa saya mungkin tak pernah rasa lagi. Saya tak sampai ke tahap itu lagi, saya rasa. Okey, subhanallah. Bila Niloufar sebut pasal cinta jadi mabuk. Cinta ni tempatnya di mana? Di hati kan? Kita sebut di hati. Hati ini dalam anggota badan kita, ia adalah umpama raja kan? Betul tak? Raja. Jadi bila kita jatuh cinta kepada seseorang, ni kita belum jatuh cinta kepada Allah. Bila kita jatuh cinta kepada seseorang, kita akan jadi hamba kepada yang kita cinta. Sebab apa? Hati ni adalah raja. Bila hati ditawan, jadi kita ni seolahnya sedang ditawan. Contoh bila hati kita ditawan oleh raja kan, bila raja ditawan, semua fikiran, mungkin tangan, mungkin kata-kata, mungkin kaki, bila kata okey kita jumpa sekian-sekian, kaki pun cepat je melangkah. Bila sekian-sekian, sebab raja sedang dipegang. Jadi kita akan ada maksudnya akan ada kesan kita menjadi memperhambakan diri kepada seseorang itu. Bukanlah betul, dalam bentuk yang negatif semata-mata ya. Macam Ustazah, kalau orang tu dah mabuk bercinta, nak pergi hantar makanan dah, nak pergi jumpa bila masa pun, call 3 pagi pun angkat phone lah, macam gitulah. Agam orang bercinta kan. Memang begitulah. Maksud kita sebab Nabi pun sebut dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh badan itu ada seketul daging kan. Wa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun. Ketahuilah dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Maksudnya memang tergantung sangat dengan daging ni. Namun apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Dan Nabi kata ketahuilah itu adalah hati. Maksudnya kalau hati seseorang itu baik, akan keluar perkataan yang baik. Akan keluar mata pandang pun walaupun benda tu nampak negatif, tapi dia tengok juga ada bentuk yang positif. Tangan pun akan menulis yang baik, kaki pun melangkah yang baik. Sebab itu sangat penting hati ini sebenarnya menjadi hamba kepada siapa. Kalaulah hati ini dipegang oleh dunia, akhirnya akan jadi hamba dunia. Hati ini kalau jatuh cinta kepada dunia, bangun nak tidur fikir pasal dunia. Esok apa? Okey, esok plan apa gini-gini. Bangun tidur je tak ada. Okey, hari ni nak buat kerja apa? Okey, ini untuk ni. Dunia saja. Tangan akan bergerak untuk menuju kepada yang kita fikir. Kaki pun akan pergi. Tapi ada orang hatinya ditawan. Ditawan kepada apa? Cinta kepada Allah. Sebelum tidur pun fikir, okey nak baca, okey tidur dalam ni, dalam berwuduk, okey sekian, okey nak maafkan semua orang, okey pagi besok nak bangun berapa. Dalam fikiran dia, sebab hatinya sedang ditawan dengan cinta Allah, akhirnya dia plan, okey esok nak bangun awal, pukul 4 pagi nak duduk. Itu yang dia akan fikir dalam kepalanya. Subhanallah. Tapi kenapa ya, kan ada ungkapan, barang siapa yang fikir ataupun mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya. Subhanallah. Contoh dia fikir pasal okey esok nak istighfar 1000 kali. Subhanallah. Di sana ada janji Nabi SAW, hadis Nabi, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan, diberi rezeki yang tak disangka-sangka, diberi kegembiraan di setiap duka cita. Maksudnya dalam keadaan kita menyibukkan fikir tentang bab akhirat, di sana Allah beri fadilat-fadilat di setiap amalan-amalan kebaikan tu, di setiap zikir-zikir yang dia amalkan yang kita fikir tentang akhirat tu. Subhanallah. Boleh saya tambah sikit tak pasal zikir tu? Dulu mungkin saya tak titik berat zikir ataupun selawat. Mungkin beberapa tahun yang baru, couple years ago, baru saya start berzikir dan selawat. Tapi bila saya fikir balik, amalan zikir selawat ni amalan yang paling mudah sekali. Boleh buat bila-bila masa, tak payah nak berwuduk dan tak perlu nak kadang-kadang tak perlu nak menutup aurat buat. Betul. Jadi saya rasa macam bila saya sedar macam okey, saya cakap kat ibu saya masa kita kat Madinah, saya kata
bila orang puji kita, kita rasa seronok. Bila orang puji kita, kita nak baca, kita nak tengok artikel ataupun orang tulis apa pasal kita. Ya. Macam itulah Allah SWT nak tengok kita memuji dia dengan kebesaran dia, dengan kekuasaan dia. Kita saat saya tukar balik perasaan macam kalau aku suka, apatah lagi pencipta aku suka bila aku memuji. Akbar, subhanallah. Bijak. Nilofa, Allah ada satu nama, salah satu nama Asma Husna adalah Allah Ya Hamid. Allah yang maha terpuji, dan Allah sangat suka dipuji oleh hamba-Nya. Allah sangat suka dipuji oleh hamba-Nya sehingga kan, okey, contoh kita buat tadi Nilofa buat metafora macam tu kan, analogi macam tu. Kalau kita sangat suka dipuji, apatah lagi Allah sangat suka dipuji. Subhanallah. Okey, contoh kalau orang puji Nilofa kan, Nilofa bagi apa pada orang yang puji tu? Kita macam terima kasih, ataupun kita lebih, how do I say, macam kalau katakan di media sosial ke Ustazah, mungkin kita balas senyuman ke, okey, love ke, ataupun dengan perkataan yang baik, sekadar yang apa yang kita boleh balas. Pernah tak Nilofa bagi upah ke RM10 ke RM50 ke? Tak pernah. Okey, maksud saya ialah betapa Allah sangat suka kita memuji dia. Setiap kali kita puji, Allah bagi upah. Setiap kali kita puji, Allah bagi pahala. Puji bagi pahala, puja bagi pahala. Dan sebesar-besar hadiah yang Allah nak beri kepada orang yang sangat suka memuji Allah, syurganya. Maksudnya kita ni macam mana pun suka orang puji, tapi tak sampai pun kita bagi upah orang. Kalau kita bagi upah, okey, sekali puji RM10, beratur orang nak puji kita. Betul kan? Tak ada kita transfer, makasih kerana memuji, okey, bagi akaunnya, nanti tak. Tapi betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka apabila hamba-Nya memuji, setiap kali pujian yang bukan susah pun. Subhanallah, macam Nilofa sebut, istighfar, istighfar salawat tu semua bentuk pujian Allah tu. Antara hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Bila kita ucap zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, semua tu kan pujian. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, puji Allah Maha Besar. Pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Maksudnya kan Allah juga, Allah berhak nak beri banyak mana pahala ke apa semua. Tapi nak cakapnya betapa Allah suka dipuji dan Allah nak hamba-Nya memuji. Buatlah pujian, cakaplah macam mana, zikirlah yang mudah-mudah bagi kamu, dan Allah berikan ganjaran yang kita tak tergambar. Ada satu hadis Nabi, mungkin kalau Nilofa pernah dengar, dia ada nasyid, dia buat nasyid, dia buat lagu. Ada orang buat lagu. Itu hadis Nabi. Nabi bersabda, kalimatani habibatani, dua kalimah yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Dua kalimah ni Nilofa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Sebab dua kalimah yang Allah sangat cinta. Bukan mendatangkan cinta manusia, bukan mendatangkan cinta suami, cinta anak, cinta makhluk, cinta ibu ayah. Tapi cinta siapa? Besar. Cinta paling besar, cinta Allah. Hadis Nabi kata dua kalimah yang sangat Allah cinta. Ia ringan pada lidah. Khafifatani. Sangat ringan pada lidah. Saqilatani fil mizan. Tapi berat pada timbangan mizan di akhirat kelak. Apa dia zikir dia? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan pujian baginya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang mulia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dua zikir tu. Saya nak tanya Nilofa, macam mana Nilofa cuba belajar hari-hari untuk istiqamah zikir? Ada kaedah tak untuk Nilofa supaya istiqamah dengan zikir-zikir tertentu? Jadi selepas solat fardu, saya akan duduk sekejap untuk ulang zikir-zikir subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, istighfar, selawat, semua tu memang saya wajibkan untuk buat selepas solat. Dan masa masuk kereta, jadi saya akan ingat point-point dalam seharian, time mana yang saya akan wajib. Jadi benda tu jadi rutin. Bila kita masuk kereta je duduk je, dan saya akan sebut mulut. Jadi automatically subconscious saya memang dah terbiasa. Okey, subhanallah. Ataupun sebelum tidur nak lelap tu, bila dah set alarm, I ingat dah bila set alarm akan terus zikir, selawat. Jadi nak mulakan memang susah, tapi saya jadikan rutin di beberapa perbuatan harian. Subhanallah. Memang bagus. Nilofa, tips tu sangat bagus. Sebenarnya saya pun nak berkongsi tip yang lebih kurang sama. Sebenarnya dalam bab kita nak istiqamah dengan zikir, sebab bukan mudah nak istiqamah dengan zikir sebenarnya. Kadang-kadang kita drive jauh pun, mula-mula je kita start dengan zikir.
Kan? Subhanallah, subhanallah. Lama diam. Kita tak sedar. Mulut kita diam. Subhanallah. Kemudian kadang-kadang kita start masak, kita nak zikir. Lepas tu kita diri diam. Pertama, saya suka macam cara Nilofa buat. Ada poin-poin yang ditetapkan. Contoh macam ni, ada orang tanya, Ustaz macam mana? Banyak sangat zikir, tapi kalau boleh saya nak juga zikir istighfar, saya nak juga banyakkan selawat, saya nak juga banyakkan zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu hadis Nabi yang sahih tu. Betul. Saya juga nak zikir la haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang kita boleh buat begini. Contoh, selepas subuh sehinggalah zuhur, kita tetapkan kita nak banyakkan zikir la ilaha illallah. Contoh, la ilaha illallah. Sebab apa? Itu merujuk hadis Nabi. Afdaluz zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Itu nombor 1, Nilofa. Paling afdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Begitu juga pesanan Nabi dalam ni bulan Ramadan ni, sepenuh bulan Ramadan ni, hadis Nabi SAW. Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salman. Pada hari terakhir di bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah. Maksudnya sehari sebelum masuk Ramadan. Khutbah tu panjang Nilofa, panjang. Tapi di hujung Nabi bersabda, lakukanlah sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Nabi sebut. Yang pertama, dua perkara yang mendatangkan redha Allah terhadap kamu. Dan 2 perkara lagi yang engkau perlukan, Nabi kata. 2 perkara yang mendatangkan redha kepada Allah kepada kamu, perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah dan astaghfirullah. Nabi minta di bulan Ramadan, Nabi bagikan wasiat, bulan Ramadan perbanyakkan 2 zikir ni, la ilaha illallah dengan astaghfirullah. Dan 2 lagi yang kamu perlukan, Nabi kata, iaitu perbanyakkan meminta syurga dan selamat daripada api neraka Allah. Okey, subhanallah. Nilofa, contoh, kita boleh mula. Sebab apa? Waktu yang paling panjang antara jarak solat subuh ke zuhur. Contoh, kita mula besok, start pada subuh ke zuhur, kita cuba letak mindset kita, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Jadi kita tak perlu macam nak fikir, nak zikir ni. Kadang lepas solat, kita nak zikir semua, sampai ketiga kadang kita rasa macam, ada benda nak buat lah, ginilah. Lepas tu kita jadi tertinggal. Lepas tu kita rasa macam zikir laju-laju. Jadi kita terus set subuh ke zuhur, la ilaha illallah. Masak ke, pakai baju ke, masuk duduk rehat ke, buat apa, menyapu ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terhenti sekejap, okey, lepas tu ingat balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai zuhur, kita letak pula mindset, okey, start zuhur sampai asar adalah zikir astaghfirullah, contoh. Astaghfirullah, kejap-kejap, lepas tu berhenti, astaghfirullah. Okey, kita letak pula contoh lepas asar, ini terpulang, ini cadangan. Nak letak mana-mana zikir terpulang pada masing-masing. Start asar pula, kita pun bagi tahu anak-anak. Kalau saya lah, okey, start asar sampai maghrib, sekarang kita zikir pula subhanallah wa bihamdi. Maghrib sampai isyak mungkin subhanallahil azim. Okey, ataupun nak letak lepas asar selawat sampai maghrib, kita nak banyakkan selawat masa tu. Contoh, maghrib dengan isyak tu pendek, mungkin adalah nak zikir panjang sikit ke, sekian-sekian sambil-sambil uruskan anak apa semua. Isyak sampai tidur, contohnya nak zikir apa. Lepas tu esok nak set zikir lain, contoh, terpulang. Tapi biasanya kalau kita setting begitu, kita akan lebih fokus. Kita tak perlu fikir, kita fokus zikir tu je, sekian-sekian. Ada orang buat begitu. Kemudian ada sahabat saya, subhanallah, bila saya tengok rumah dia buat macam ni. Macam rumah kan, ini saya bagi tip kepada suri rumah. Tapi alhamdulillah ramai yang buat tips ni. Kata, ustazah saya penat lah kat rumah saya gini dengan anak, dengan ni. Saya rasa macam kadang tak semangat ini. Okey, jadi cadangannya, di setiap ruang kita letakkan zikir-zikir tertentu. Okey, contoh macam ni. Ada orang bila kat dapur, dia dah tulis satu zikir. Di dapur, dia banyakkan zikir subhanallah, contoh kan, subhanallah. Jadi bila masuk je ruang dapur, dia subhanallah, subhanallah. Buat kerja je subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila ruang tamu, masa ngemang-ngemang ruang tamu, ada zikir tertentu. Bila time jemur kain tu kan, ada zikir kat tempat jemur kain. Bila ruang ruang rehat, ada zikir sekian-sekian. Bila time gosok baju, dia ada zikir dia dah siap tampal. Jadi dia kata, ustazah subhanallah, bila dah buat zikir-zikir di ruang-ruang tu, masuk bilik zikir apa. Jadi dia tak rasa rugi pun duduk lama-lama kat situ. Bila gosok baju yang sama ni, rasa macam ni, daripada gosok baju baik aku pergi ngaji Quran daripada aku gosok baju. Tak ada, gosok baju tu sambil dia nak perbanyakkan zikir yang dia tetapkan. Subhanallah. Sebab tak terlintas kan sebelum ni? Kita mungkin tak terlintas nak buat begitu. Macam Nilofa, dah set dalam kereta nak zikir apa. Nilofa banyak ke atas kereta? Banyak. Banyak waktu atas kenderaan. Ada orang, mungkin adakah atas kenderaan tu laluan yang sama? Rumah ke office kan macam mana? Laluan yang sama.
Laluan yang sama. Okey, ada sahabat saya dia buat macam ni. Dia dah tahu untuk sampai ke pejabat ada 10, contoh ada 5 traffic light. Faham? Dia akan buat satu traffic light ke satu traffic light ada zikir dia. Traffic light ni ke traffic light ni zikir lain. Jadi dia kata menarik. Jadi dia kata bila berlaku jam dia tak rasa pun ralat. Bahkan dia rasa macam jam lagi banyak aku boleh zikir. It's okay. Jadi dia relax. Okay, zikir pertama ni la ilaha illallah. Traffic light kedua hingga ketiga zikir ni. Time laju, alamak sikit je dapat zikir. Macam tu. Kadang-kadang kita stres kan, jam ke sunat cepat apa semua. Tapi sebenarnya masa ni bila kita isi dengan zikrullah, Allah akan gantikan dengan kemanisan. Kita tunggu orang, kadang kita nak marah kan. Orang lambat 20 minit. Masa aku ni, dia tak hormat masa aku. Tapi kalau kita terus set, okay, kalau dia lambat, aku akan zikir ni. So, bila datang, it's okay. Don't worry, tak apa. Tak apa. Sebab apa? Kita tak rasa pun masa kita tu. Subhanallah. Maksudnya ni Lofa, subhanallah, bila kita tunggu orang, kita buat apa-apa, kita tak jadi rasa macam rugi. Tak rasa menyesal pun, tak ada. It's okay awak lambat, it's okay. Sebab kita rasa macam, seronok tadi, tadi tu aku boleh zikir. Kita dah set. Kalau nunggu orang lambat, kita nak zikir apa?